Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya kita dapat meneruskan pertemuan pada kali ini bagi meneruskan perbincangan kita dalam kitab Aqidatun Najin, dan kita telah pun berbincang dalam perkara yang berkait dengan hukum, di mana kehendak pengarang teks asal adalah untuk membincangkan hukum akli ataupun hukum akal. Namun pada pertemuan yang lalu kita telah pun berbincang berkenaan dengan hukum yang lain daripada hukum akal itu, iaitu hukum adat dan juga hukum syarak. Dan perbincangan lanjutan mengenai hukum akal akan diteruskan oleh pengarang, yakni syarih, pensyarah kepada penghurai kepada matan ataupun teks yang disebut dalam kitab Aqidatun Najin ini, yang mana kita telah pun menyebutkan tentang hukum adat dan hukum syarak. Dan hukum syarak yang ada 5 hukum, yang 5 wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus, terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu 4 yang pertama disebut sebagai hukum taklifi dalam bentuk dituntut. Yang dituntut buat secara pasti hukumnya wajib. Yang dituntut buat secara galakkan hukumnya sunat. Yang dituntut secara pasti untuk ditinggalkan hukumnya haram. Dan yang dituntut secara pasti untuk secara galakkan untuk ditinggalkan, iaitu hukum makruh. Makruh itu adalah hukum taklifi yang berbentuk tuntutan melaksanakan ataupun tuntutan meninggalkan. Manakala ibahah ataupun harus itu disebut sebagai hukum takhyiri. Takhyiri iaitu pilihan, nak buat boleh, tak nak buat boleh. Jadi dari sudut kedudukannya adalah disebut sebagai harus, boleh buat dan boleh untuk ditinggalkan. Tidak ada sebarang tuntutan, pada kedudukan yang sama saja, sama ada buat ataupun tidak. Namun dalam perkara-perkara harus ini juga ada yang boleh dikaitkan menjadi ibadah, dan itu yang berkait dengan niat kita. Itu yang diperbahaskan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat-niatnya.
Jadi itu adalah sebagai gambaran kepada perbincangan kita yang lalu, dan pada kali ini kita akan teruskan perbincangan tentang hukum syarak ini adalah dihantarkan, maknanya diutuskan kepada kita, disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai risalah ataupun syariat. Seterusnya pada muka surat 9 kata pengarang rahimahullah, dan masuk pada yang dihantarkan bagi keduanya. Nya itu hukum taklifi dan hukum takhyir. Dua hukum tadi masuk kepadanya itu 5 perkara. Berkaitan dalam bab hukum syarak ini ada 5 perkara. Yang pertama, sebab. Ada hukum itu sebab ada sebabnya. Hukum berlaku dengan ada sebabnya. Kedua, syarat. Disyaratkan hukum ini berlaku sekiranya memenuhi syarat sekian-sekian. Ketiga, mani'. Mani' maknanya penghalang. Apabila terhalang, maka hukum ini jadi begini pada hukum syarak ini. Keempat, sahih, betul, ataupun ada kesempurnaan, sah, yang disebut sebagai sah. Sahih iaitu sah. Yang kelima, fasid. Fasid ini maknanya rosak. Jadi itu antara gambaran awal 5 perkara yang berkait dengan hukum syarak. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani', yang keempat sahih, dan yang kelima fasid. Itu untuk bilangan di peringkat untuk kita tahu, dan insya-Allah kita lihat lepas ni ada contoh dan juga ada keterangannya. Baik, kembali kepada yang pertama, dan makna sebab itu barang yang lazim daripada ketiadaannya ketiadaan musabbab. Perkara yang berkait dengan sebab melazimkan, berkait dengan kalau tidak ada sebab maka tidak adalah perkara yang berlaku itu, tidak adalah hukum itu. Dan lazim daripada diperoleh musabbab. Kalau tak ada sebab, tak adalah musabbab. Jika tak berlaku sebab, musabbabnya pun tidak berlaku. Sebab dalam bahasa Arab ialah perkara yang menyebabkanlah. Musabbab perkara yang disebabkan. Yang disebut sebagai musabbab itu kalau keadaan yang kita lihat dari sudut sebabnya, dan musabbab itu disebut sebagai kejadian. Kejadian, perkara yang berlaku, kena pukul jadi sakit. Sakit itu musabbabnya daripada pukul lah, sebabnya sebab pukulan. Sebagai contoh lah, untuk memudahkan kita nak fikir berkenaan dengan sebab dan musabbab ini. Namun dalam bab fiqh ataupun dalam bab hukum syarak, sebagai contoh disebut seperti gelincir matahari, maka bahawasanya syarak menghantarkan dia sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Gelincir matahari menjadi sebab kepada masuk waktu zuhur. Selama mana tidak gelincir matahari, belum masuk waktu zuhur. Jadi apabila masuk waktu zuhur, barulah mula tuntutan kewajipan fardu zuhur. Itu yang kita lihat dari sudut contohnya di sini. Gelincir matahari. Kenapa disebut gelincir matahari tu? Gelincir matahari ni
dari sudut istilahnya yang kita sebut tu maknanya pada asalnya matahari naik, bayang objek berada di sebelah barat. Bila matahari berada tengah hari, tengah-tengah, objek tak ada bayang. Gelincirnya bila bayangnya mula di sebelah timur. Maknanya matahari telah gelincir dari timur ke barat. Itu dari sudut makna gelincir itu. Jadi diperoleh dengan gelincir matahari itu, maka menjadi sebab gelincir matahari menjadi sebab kepada kewajipan solat fardu zuhur. Maka lazim daripada ketiadaan gelincir matahari ketiadaan wajib sembahyang zuhur, iaitu musababnya wajib solat zuhur. Sebabnya gelincir matahari. Jadi itu sebagai contoh perkara jadi daripada sebab. Maknanya kewajipan tidak berlaku jika sebabnya tidak berlaku. Masuk bulan Ramadan, baru ada kewajipan puasa. Sebab masuk bulan Ramadan, maka musababnya kewajipan puasa. Itu dari sudut perkara yang wajib. Jadi kalau tidak ada sebabnya, maka musababnya tidak berlaku. Itu sebagai contoh kepada perkara yang pertama yang disebut sebagai sebab. Baik, yang kedua, dan makna syarat itu iaitu barang yang lazim daripada ketiadaannya ketiadaan masyrut. Syarat menyebabkan tidak ada syarat menyebabkan tidak ada perkara yang disyaratkan. Dan tiada lazim daripada diperoleh masyrut, atau tiada diperolehnya seperti haul. Nak keluar zakat, sebagai contoh zakat ternakan, zakat emas perak, syaratnya haul. Haul maknanya cukup setahun, genap setahun pemilikan yang sempurna. Jika tak sampai setahun, maka tidak wajib zakat. Sebab syarat wajib zakatnya ialah cukup haul. Haul itu setahun. Mungkin ulang tahun kita sebut dalam bahasa Melayu hul. Orang Melayu sebut hul untuk merujuk kepada genap setahun. Jadi haul dalam zakat syarat untuk mewajibkan zakat. Jika tidak ada, tak cukup setahun, maka tak wajib keluar zakat. Tidak memenuhi syarat setahun tadi menyebabkan tidak wajib keluar zakat. Itu yang kedua, syarat. Baik, yang seterusnya, yang ketiga, yakni ni haul tadi, keterangan tentang haul, yakni tamam setahun, tamam sempurna setahun dengan dibangsakan bagi syarat wajib zakat na'am. Genap setahun. So, contoh dia cukup setahun bagi zakat na'am, ternakan, yakni segala binatang yang boleh buat korban. Zakat ternakan an-na'am, ini adalah binatang yang berkaki empat yang diternak. Zakat ternakan, itu yang disebutkan. Zakat ternakan tidak diwajibkan melainkan sudah cukup syaratnya. Antara syaratnya ialah haul, genap setahun. Jadi yakni tamam setahun dengan dibangsakan bagi syarat wajib zakat na'am, yakni segala binatang yang boleh buat kurban. An-na'am
itu binatang ternakan yang berkaki 4. Mungkin mudah untuk kita faham begitu. Kambing, biri-biri, kibas, lembu, kerbau, unta. Itu yang dibahaskan di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang berkait dengan zakat ternakan. Maka bahawasanya lazim daripada ketiadaan sempurna tahun, ketiadaan wajib zakat pada na'am itu, dan tiada lazim daripada diperoleh sempurna setahun, sempurna tahun wajib zakat atau tiada wajibnya, kerana terhenti wajib zakat atas memilik nisab akan sebagai milik yang kamil, milik yang sempurna selama setahun. Nisab itu bilangan minimum yang mewajibkan zakat. Itu namanya nisab. Kalau ternakan bilangan lah. Kalau emas, perak timbangan, ataupun dari sudut zakat tanaman disebut sukatannya. Jadi nisab dalam bentuk bilangan. Kalau kambing, biri-biri nisabnya 40 ekor. Itu yang sebagai contoh. Lembu, kerbau 30. Dan untuk 5 ekor nisabnya. Jadi dari sudut syarat, kalau tak cukup syarat maka kewajipan tidak berlaku. Bila dah cukup syarat, sempurna syarat, maka kewajipan itu berlaku. Baik, yang ketiga, dan makna mani'. Makna mani' ni bahasa yang kita terjemah sebagai penghalang ataupun penegah. Dan makna mani' itu iaitu barang yang lazim daripada wujudnya ketiadaan diperoleh suatu, dan tiada lazim daripada ketiadaannya diperoleh suatu. Mani' penghalang. Kalau dia ada, maka hukumnya tidak berlaku. Sebab dia menghalang, hukum itu berlaku. Dan jika mani' ini tidak ada, penghalang ini tidak ada, maka berlakulah hukum itu. Atau tiada diperolehnya. Ini berlaku atau tidak berlaku, hukum itu bergantung kepada mani', penghalang ini. Contoh seperti haid, maka bahawasanya lazim daripada perolehnya, yakni maka bahawasanya lazim daripada perolehnya, yakni haid itu mani', ketiadaan diperoleh wajib sembahyang. Ada haid, tak wajib sembahyang. Kalau tak ada haid, wajib sembahyang. Jadi penghalang, ada haid menghalang kewajipan solat. Tidak ada haid, tidak dihalang kewajipan solat, maka solat menjadi wajib. Dan tiada lazim daripada ketiadaannya, yakni haid, diperoleh wajib sembahyang. Jadi kalau tak ada mani' tadi, tidak ada penghalang, maka hukumnya berlaku kewajipan itu. Atau tiada wajib sembahyang kerana terhenti wajib sembahyang itu atas sebab yang lain, seperti gelincir matahari pada sembahyang zuhur. Jadi kalau dari sudut kewajipan solat juga disebut, gelincir matahari juga menjadi penghalang. Kalau matahari tak gelincir lagi, tak wajib lagi solat zuhur.
belum gelincir matahari, maka tidak tidak dikira masuk waktu, maka terhalanglah pelaksanaan solat fardu zuhur itu tadi. Ini sebagai contoh-contoh. Nah, itu yang ketiga, mani', penghalang. Seterusnya yang keempat, dan makna sahih itu barang yang terbilang pada syarak. Sahih ataupun kita sebut sebagai sah, maka dikira barang yang terbilang pada syarak, dikira pada hukum syarak. Jadi ibadah yang dilakukan jika sah baru dikira, jika tidak sah tidak dikira. Dan makna fasid itu iaitu barang yang tiada bergantung dengan dia lulus dan tiada dibilang oleh syarak dengan dia. Jadi kalau fasid maknanya rosak, tidak dikira, tidak dikira. Jadi perbahasan ini untuk lebih lanjut mungkin dalam bab fiqh, dalam bab ilmu fiqh. Kalau kita kata solat, sebagai contoh, sebagai solat yang sah apabila mencukupi rukun dan syaratnya. Syarat sempurna, rukunnya dilaksanakan dengan sempurna, maka sahlah solat. Manakala kalau kita tengok dalam bab solat tadi, jika syaratnya tidak dipenuhi, maka solat itu rosak, disebut fasid, tidak dikira sejak awal lagi, tidak dikira. Pada kita disebut batal, maknanya tak dikira, ataupun yang kita sebut sebagai tidak sah. Itu yang asasnya. Maknanya yang fasid, solat yang fasid ini tidak memenuhi syarat-syarat yang sepatutnya. Solat tanpa wudu, jadi fasid, tidak sempurna ataupun dia kata rosak dan wajib diulang. Itu yang dari sudut yang fasid ini. Dan lebih banyak kepada bab fasid ini disebut dalam bab yang berkait akad, berkait dengan akad ataupun muamalah, yang berkait dengan kontrak ataupun akad yang berlaku. Ada yang fasid dan ada yang sahih. Jadi ini adalah sebahagian daripada asas hukum-hukum yang kita kenal ataupun kita ketahui berkait dengan hukum yang 5 tadi. Hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus, itu ada perkara-perkara ini. Dan dalam 5 perkara ini yang telah pun ditetapkan oleh syarak, yang menjadi sebab kepada sesuatu kewajipan, syarat kepada kesempurnaan sesuatu kewajipan, sebab kepada pengharaman, syarat kepada pengharaman tadi. Itu yang disebut 5 ni, 5 perkara ini. Makna sahih, sah kita sebut, fasik maknanya tidak dikira, rosak dan tidak dikira, tiada dibilang dengan dia oleh syarak, pada hukum syarak. Dan dinamai 5 ini hukum wad'i. 5 perkara ini disebut sebagai hukum wad'i, suatu garis panduan yang disepakati, wad'i yang ditetapkan, telah pun diputuskan, ditetapkan.
ia menjadi perkara yang standard, suatu piawai untuk menentukan hukum-hukum tadi. 5 perkara ini, yang pertama syarat, yang kedua yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani', yang keempat sahih, dan yang kelima fasid. Jadi ini disebut sebagai hukum wad'i, diikuti, disepakati, standard. Kalau kita kata dalam pengamalan kita, standard dari sudut tanda jalan sebagai contoh, tanda jalan itu disebut sebagai hukum wad'i, disepakati oleh semua orang yang ada lesen memandu. Dia faham bahawa tanda-tanda itu menunjukkan keperluan untuk dipatuhi dengan tanggungjawab sekian-sekian. Jadi sebagai contoh, lampu trafik ataupun lampu traffic light tu, sebagai contoh, lampu isyarat ada 3 warna, sepakat seluruh dunia. Merah berhenti, kuning bersedia untuk berhenti, hijau jalan. Itu ya, disepakati keseluruhannya. Itu dari sudut kehidupan. Jadi dalam bab syarak ini ada hukum wad'inya, kesepakatan dalam menilai perkara-perkara hukum yang 5 itu berdasarkan 5 perkara ini, yang disebut sebagai hukum wad'i ini dalam menetapkan hukum syarak. Jadi kalau nak belajar berkenaan dengan hukum-hukum syarak ini, perkara-perkara ini mestilah ditelusuri. Dan untuk memahami hukum wad'i inilah yang memerlukan kepada kefahaman dari sudut usul al-fiqh, asal kepada hukum fiqh itu, dasar kepada hukum fiqh itu, yang menyebabkan keluarnya hukum itu sebab apa. Inilah yang diteliti. Hukum ini diteliti untuk melahirkan hukum-hukum syarak. Jadi 5 perkara ini kita sebut tadi, sebab, syarat, mani', sahih, sah, dan fasid, ini merupakan hukum wad'i. Dan dinamai 5 ini hukum wad'i. Maka dipukul 5 ini kepada 5 yang dahulu. Dipukul 5 ini kepada yang 5 dahulu. Rupanya kalimah kita yang belajar matematik dulu, darab itu dalam ambil perkataan bahasa Arab darbun. Jadi bahasa Melayu panggil darab. Terjemah juga darab itu, maka akhirnya keluar dalam bahasa Melayu dipukul. 5 darab 5. 5 dipukul 5. Didarab dengan 5 jadi 25. Kerana tiap-tiap satu daripada hukum taklifi itu 5 hukum wad'i padanya. Jadi setiap perkara nak diwajibkan itu ada sebab, ada syarat, ada mani' penghalang, ada sah, ada fasid, ada batal. Itu ya, kita kata 5 perkara ini yang dinilai untuk setiap hukum syarak yang ada. Seperti umpama wajib ada syaratnya, dan ada sebab, dan ada mani', dan ada sahih, dan ada fasid. Jadi itulah yang kita jelaskan berkenaan dengan hukum. Jadi dari sudut untuk memahami hukum-hukum syarak, bukan sekadar kita faham hukumnya wajib. Kenapa dia wajib? Bagaimana dia jadi wajib? Itu antara perbahasan-perbahasan yang berkait dan berkisar dalam hukum syarak. Jadi demikianlah perbincangan kita untuk melengkapkan sedikit maklumat berkenaan dengan hukum syarak ini. Mudah-mudahan
bagi kita untuk mempelajarinya dalam bidang fiqh. Tetapi di sini sebagai satu perbincangan sepintas lalu supaya mudah kepada kita. Ini kelebihan kita belajar kitab lama. Yang ni bukan bidang ini tetapi bidang syariat. Ini bidang syariah. Kita nak bincang bidang usuluddin tetapi dinyatakan sebahagian daripadanya. Sudah ada interaksi antara syariat dan juga akidah. Itu antaranya sebagai memudahkan bagi orang yang awal pendahuluan untuk kita kenal semuanya dapat maklumat yang setara. Jadi saya rasa sekadar inilah dahulu untuk perbincangan kita dalam topik yang kita sebut sebagai hukum syarak. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan balik semula kepada perbincangan yang asal, iaitu hukum akal. Jadi sekadar itulah dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan adalah kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal rashidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah